Saya Muhammad Nur Fazli bin Sabri, nama matrik saya C20A1140. Saya ingin bercakap tentang rumah tradisional Seri Banai. Yang pertama, latar belakang rumah tradisional Seri Banai. Sejarah rumah ini yang terletak berhadapan dengan Wisma Pentadbiran Negeri, Wisma Darul Aman. Tuan Haji Sa'ad bin Taib, iaitu penghulu Mukim Pelubang, merupakan pemilik asal rumah ini. Beliau tinggal di rumah Seri Banai ini bersama-sama dengan isteri yang tercinta, iaitu Puan Hajah Saodah binti Ahmad. Rumah ini dibina oleh seorang tukang kayu tempatan yang terkenal, iaitu Tok Bakar. Tok Bakar menggunakan kayu jenis merati dan temak semasa proses pembinaan rumah Seri Banai. Keistimewaan rumah ini terletak pada kesenian ukiran yang terdapat pada ruang-ruang, iaitu dapur, rumah ibu, beranda, anjung, selang, ruang tengah. Rumah Seri Banai ini amat berbeza dengan ciri rumah moden pada zaman sekarang yang mempunyai banyak bilik dan mempunyai pintu. Manakala rumah Seri Banai ini tidak mempunyai bilik khas, dan setiap ruang di rumah ini hanya dipisahkan dengan kain pemidang, iaitu kain lansir. Dan terdapat juga ruang-ruang di rumah ini terbuka seperti anjung dan beranda. Kita masuk asal usul nama rumah Seri Banai. Nama Seri Banai ini diambil sempena lokasi asal rumah tersebut yang terletak di Kampung Banai, Mukim Pelubang, daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman. Seterusnya kita masuk struktur dan fungsi seni bina rumah Seri Banai. Yang pertama, dapur. Rumah dapur berfungsi sebagai tempat untuk kaum perempuan memasak dan merupakan satu tempat khas bagi tetamu perempuan mengunjungi rumah mereka. Kegunaan rumah dapur adalah banyak dan amat penting. Sebagai contoh, rumah dapur sering digunakan oleh ibu bapa atau ahli keluarga untuk menyampaikan pesanan, pandangan dan nasihat dalam sesuatu perkara. Ini juga menunjukkan bahawa masyarakat Melayu memegang erat ikatan silaturahim antara ahli keluarga. Orang luar juga dilarang masuk ke rumah dapur ini atas alasan untuk mengelakkan unsur-unsur fitnah dalam masyarakat. Rumah dapur juga melambangkan peranan seorang perempuan di belakang lelaki dan menunjukkan kekuasaan lelaki. Yang kedua, anjung. Anjung adalah suatu ruang yang luas di salah satu bahagian sisi rumah. Ruang anjung ini juga dikenali sebagai ruang serambi. Kegunaan anjung ini sebagai penyambut tetamu dan merupakan halaman yang luas khusus untuk para tetamu. Ruang anjung biasanya digunakan oleh orang lelaki untuk melakukan kerja-kerja rumah seperti mengayam pukat, jaring dan sebagainya. Anjung juga digunakan oleh orang lelaki untuk tempat berehat dan berbincang atau melaksanakan suatu majlis seperti kenduri, persatuan dan sebagainya. Yang ketiga, rumah ibu. Rumah ibu merupakan salah satu ruang yang berada di dalam rumah tradisional. Ruang ini amat penting bagi sebuah rumah tradisional kerana ia dianggap pelengkap bagi rumah tersebut. Rumah ibu ini digunakan sebagai tempat beristirahat dan berkumpulnya ahli keluarga. Rumah ibu dipanggil sempena menghormati peranan ibu sebagai pengurus rumah dan penyeri keluarga. Di samping itu juga, ia menunjukkan bahawa masyarakat Melayu dahulu mementingkan ikatan silaturahim antara ahli keluarga. Yang keempat adalah bilik. Rumah tradisional Seri Banai juga mempunyai bilik tidur seperti bilik yang lain. Bilik tidur ini akan dibagi kepada dua bahagian, iaitu bilik untuk anak-anak perempuan dan juga bilik untuk anak-anak lelaki. Kita masuk yang seterusnya, iaitu fungsi dan penggunaan rumah tradisional Seri Banai. Rumah-rumah tradisional di negeri Kedah pada masa kini telah berkurangan kerana banyak dirobohkan dan digantikan oleh rumah-rumah yang moden. Kebanyakan generasi muda tidak mengenal rumah tradisional dan tidak mengetahui bahagian-bahagian yang terdapat di dalam rumah tersebut. Oleh itu, rumah tradisional Seri Banai telah dijadikan sebagai tempat lawatan dan kajian oleh pelajar institusi pengajian tinggi
sesuai dengan hasrat bekas Menteri Besar Kedah iaitu Tan Sri Sanudijunid yang mahu mengekalkan identiti dan martabat warisan yang sedia ada untuk generasi yang akan datang. Sekarang kita masuk ke bahagian bahan binaan dan proses pembuatan. Bahan binaan dan peralatan digunakan untuk membina rumah seri banai ini menggunakan kos yang mahal kerana ia menggunakan kayu merati atau kayu temak, dan ia juga beratapkan rumbia bagi yang lebih tahan dan tidak mudah reput. Tok bakar, orang yang bertanggungjawab dalam membina rumah seri banai. Proses pembuatannya memakan masa yang agak lama kerana di setiap penjuru bahagian rumah perlu diukir dengan kemas dan teliti. Ukiran-ukiran tersebut mestilah berkaitan dengan keadaan sekeliling ataupun kebudayaan seperti alam semula jadi, kehidupan dan juga benda. Tambahan pula, dalam membina bumbung rumah seri banai, ia menggunakan atap rumbia yang berfungsi sebagai menyejukkan rumah daripada haba panas. Tok bakar menggunakan gaya bumbung panjang atau dikenali sebagai atap pelana. Atap ini lebih mudah digunakan dan hanya perlu perambung untuk membuka bahagian segitiga di kedua-dua hujung atap tersebut yang memudahkan pemasangan tebal layar di bahagian tersebut. Proses pembuatan tingkat dan kerisi rumah seri banai. Tok bakar perlu mengukir corak di bahagian kerisi kerana ia telah menjadi kebiasaan bagi budaya Melayu dahulu. Tingkat ini yang menggunakan jenis bukaan keluar mempunyai kayu kerisi di bahagian bawah tingkat tersebut. Kegunaan kayu kerisi ini adalah sebagai pengedaran udara keluar masuk serta sebagai palang keselamatan bagi anak-anak kecil dari terjatuh keluar. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.